Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sihat tak? Apa khabar semua? Baik, dalam video kali ini, cikgu akan mengajar kamu berkenaan dengan bab 10 iaitu kecerungan garisan lurus. Baik, dalam topik kita hari ini, sebenarnya ada 3 perkara, 3 hasil pembelajaran yang cikgu nak kamu cuba capai. Iaitu yang pertama sekali adalah menjelaskan kecerunan dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Biasa kalau kita belajar sesuatu perkara, mestilah kita nak cuba kaitkan kan dengan situasi harian, barulah kita nampak kenapa kita belajar sebenarnya benda ni kan. Itu yang pertama sekali. Baik, yang kedua adalah menjustifikasikan maksud kecerunan. Biasa bila kamu dengar perkataan justifikasi, kamu jangan panik pula. Sebenarnya cikgu cuma nak kamu tahu je apa yang dimaksudkan dengan kecerunan. Apa sebenarnya kecerunan ni? Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah cikgu nak kamu cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus ni. Macam biasalah, kita akan cuba selesaikan masalah. Masalah macam mana tu? Nanti kita akan tengok. Baik. Without further ado, jom kita teruskan dengan hasil pembelajaran yang pertama sekali, iaitu menjelaskan kecerunan ni dalam situasi harian kita. Baik, bila kita cakap je pasal kecerunan kan, apa yang terfikir dalam kepala otak? Apa yang kita terfikir sebenarnya? Baik, sebenarnya kalau kita cakap pasal kecerunan, kita akan terfikir berkenaan dengan bukit. Ni cikgu ambil je lah gambar dekat dalam Google kan. Bukit, sama ada dia mendaki bukit pakai apa ni? Pakai basikal. Mendaki bukit. Ataupun dia turun daripada bukit menggunakan basikal. Ataupun kalau kamu nampak jalan raya yang bengkak-bengkok. Bukan bengkak-bengkok lah. Dia macam naik turun kan. Itulah dia kecerunan juga. Cuma kat sini kamu tak nampak lah. Mungkin kamu akan nampak kalau cikgu lukiskan daripada tepi kan. Daripada tepi kamu akan nampak. Kamu naik kereta, kamu naik atas. Tiba-tiba kamu turun bawah, naik atas. Kamu rasalah macam wush. Dahsyat kan? Ataupun yang ketiga sekali, bukan ketiga lah, yang keempat. Kadang-kadang kamu roller coaster ni, kamu pernah nampak tak roller coaster? Pernah tak naik roller coaster? Jadi roller coaster ni sebenarnya ada kaitan dengan kecerunan ni. Kecerunan sama ada kecerunan tu kita naik roller coaster, kita naik atas. Ataupun kita turun bawah. Itulah dia roller coaster kan. Ataupun, ni kamu nampak tak contoh ni cikgu tunjuk ni. Rock climbing. Cikgu tak tahulah nama sebenar dia apa kan. Tapi kalau dekat dalam permainan, orang kata apa? Biasa Mak Saleh suka main tu kan. Kita ada rock climbing. Rock climbing. Jadi, sebenarnya keserunan ni ada berapa jenis. Kita nampak kan ada dia naik turun. Macam tu kan. Sebenarnya kecerunan ni ada 4 jenis. Iaitu kecerunan yang positif, kecerunan yang negatif, kecerunan yang sifar dan juga kecerunan yang tidak tertarif. Baik, bagi kecerunan yang positif, biasanya kita akan tengok apa tau? Kita akan nampak garisan dia menaik. Nampak? Menaik. Tapi, ni cikgu bagi tips lah. Kadang-kadang kalau kamu tengok dekat dalam satu graf kan, kadang-kadang dia bagi kamu graf. Contohlah sini, cikgu lukiskan sikit kan. Kadang-kadang bila dia bagi kamu satu graf, ni paksi dia. Graf dia cuma buat macam ni je. Macam ni sikit kan. Jadi, dia tak ada pun nak panah macam ni. Tak ada pun. Jadi, macam mana kamu nak tahu dia positif? Biasanya kita akan tengok daripada arah kiri ke kanan. Kita akan tengok kiri ke kanan. Maksudnya, kiri ke kanan. Nampak? Dia naik atas kan? Jadi, dia adalah positif. Kiri ke bawah. Jadi, dia sebenarnya adalah negatif. Negatif dia adalah, dia condong dia ke bawah ni. Tapi dekat dalam buku teks kamu, untuk positif, dia kata apa tau? Dia kata, kecerunan yang positif ni adalah apabila satu garisan tu dia condong ke kanan. Nampak? Condong ke kanan. Sebab apa? Bila kita lukiskan kan, nampak tak kita lukis dia naik atas kan? Dia naik atas daripada kiri ke kanan, naik atas. Kamu nampak tak?
Yang ternaik ni kan, bahagian yang ternaik ni kan belah kanan kan. Jadi sebenarnya kita katakan dia sebenarnya condong ke kanan. Sebab yang belah kanan ni dia ternaik pula. Nampak? Dia condong ke kanan. Kalau negatif pula, dia kata negatif sebab condong ke kiri. Nampak? Condong ke kiri sebab apa? Cuba kita lukiskan. Contohlah dia turun ke bawah kan. Kamu nampak tak yang ternaik ni kan sebelah kiri. Jadi, kita boleh cakap lah sebenarnya kecerunan yang negatif ni sebab garisan dia ni condong ke kiri. Nampak? Macam mana pula dengan kecerunan yang sifar? Baik, kecerunan yang sifar, kamu tengok tadi kan kita tengok pasal dia naik, dia turun kan. Kecerunan yang sifar ni adalah apabila kita tak ada kecerunan langsung. Macam contohlah dekat atas jalan raya kan, kamu letak satu bola. Bola tu tak bergulik mana-mana pun. Dia statik je dekat sini. Sebab apa? Sebab jalan ni sebenarnya dia tak ada kecerunan, dia tak ada ternaik kat bahagian mana-mana pun. Nampak orang ni naik basikal kan, nampak jalan dia ni. Tegak je kan? Tegak je kan? Ni cikgu lukiskan tersalah pula. Tegak je sebenarnya. Jadi kecerunan ni adalah sifar. Manakala kecerunan yang tidak tertarif, bila kita katakan tidak tertarif, maksudnya sebenarnya kecerunan dia adalah infinity. Infinity tu maksudnya macam mana? Maksudnya kecerunan dia adalah besar sangat. Maksudnya kalau kita naik kan, kita naik tanpa ada alat bantuan apa? Alat bantuan ni nampak dia naik kan pakai tali kan. Kalau kita naik tak pakai tali, senang je kita nak jatuh. Macam itulah sebab kecerunan dia terlampau besar kecerunan dia. Biasanya kita tengok kecerunan yang tidak tertakrif ni dia berada dekat apabila satu keadaan tu kita katakan dia adalah garisan yang mencancang lah. Kamu ingat tak kamu dah belajar berkenaan garisan mencancang dengan garisan yang mengufuk kan? Tidak tertakrif ni adalah apabila kamu nampak satu graf tu ataupun satu keadaan tu dia berada bentuk dia ni macam ni, tegak macam ni. Bentuk keadaan mencancang. Manakala kalau sifar ni kan, kamu nampak tak? Sifar dia kan, dia mendatar macam ni kan. Jadi dia sebenarnya adalah garisan yang mengufuk. Kita ada belajar kan, garisan yang mencancang, garisan yang mengufuk. Nanti kamu akan tengok balik. Sebenarnya kamu bolehlah visualize, kamu boleh tengok apa sebenarnya dikaitkan dengan, dikatakan dengan positif, negatif, sifar dan juga tidak tertakrif. Baik. Cuba kita tengok, sebenarnya kan kecerunan-kecerunan kita ni ada maksud tau. Macam mana kita nak kaitkan maksud dia tu? Baik, maksud dia macam ni. Kecerunan garisan lurus ni adalah nisbah jarak mencancang kepada garisan mengufuk. Biasa kan kalau kita cakap pasal nisbah, dia berkait dengan bahagi tau. Jadi sebenarnya kamu tengok, dia kata nisbah antara jarak yang mencancang dengan jarak yang mengufuk. Kamu nampak? Terbitlah satu rumus di mana M ni sebenarnya kecerunan tau. Dalam matematik, kalau kamu nak tulis berkenaan dengan kecerunan, kamu boleh katakan kecerunan tu adalah M. M ni sama dengan kecerunan. Jadi kalau kamu buat latihan, kamu mulakan dengan M. Maksudnya M ataupun kecerunan ni sama dengan berapa? Kecerunan sama dengan 2 contohnya. Macam tu. Itulah kita katakan kecerunan tau. Jadi kamu kena tahulah jarak yang mencancang dengan jarak yang mengufuk. Jarak yang mencancang ni bila tahu? Jarak yang mencancang adalah apabila kita punya garisan tu tegak dekat paksi Y ni. Nampak? Dia tegak je macam ni. Kalau kamu terlupa, macam kebiasaannya pelajar dia akan terlupa tahu garisan mencancang tu yang mana satu, garisan yang mengufuk tu yang mana satu. Baik, garisan yang mencancang kamu boleh bayangkan. Kalau kamu cincang sesuatu benda kan, kamu ada pisau, kamu nak cincang. Akan cincang macam ni kan. Kan? Nampak? Kamu cincang macam ni kan. Jadi kamu nampak, kamu punya tangan ni kan dia tegak kan. Jadi dia adalah garisan yang mencancang. Jadi opposite ataupun bertentangan dengan garisan mencancang mestilah mengufuk. Jadi kamu ingat satu je lah. Mencancang macam ni. Kamu nak cincang, mencancang, tegak. Mencancang. Jadi sebaliknya adalah mengufuk. Macam tu. Dikatakan apa kat sini? Garis dengan sudut. Ini salah ni. Garis dengan sudut yang besar mempunyai nilai kecerunan yang tinggi. Nanti kamu betulkan ya dalam nota kamu.
garis dengan sudut yang besar mempunyai nilai kecerunan yang tinggi. Macam mana tu cikgu? Baik, cikgu bagi kamu satu contoh. Kita ada gunung A dengan kita ada gunung B. Kamu rasa antara gunung yang pertama ni, sekejap ya, cikgu punya hang pula. Antara gunung yang pertama dengan gunung yang kedua, mana satu yang mempunyai kecerunan yang paling tinggi? Jawapannya adalah gunung yang pertama. Sebab apa tahu? Cuba kita letakkan satu garisan dekat sini kan. Sebab apa? Kalau kita kira sudut dia dekat sini, sudut dia adalah lagi besar daripada sudut yang nombor 2 ni, nampak? Dia kan ternaik atas lagi kan? Ternaik atas lagi. Manakala yang ini dia kecil je macam ni je. Contohlah kat sini cikgu katakan dia adalah 60 darjah. Ini adalah 30 darjah. Jadi sebenarnya kecerunan yang tinggi adalah nombor 1 ni lah, nampak? Sebab sudut dia besar. Kalau dia tak bagi sudut ni pun kamu boleh tengok dari segi gambar dia. Contoh lagi, kalau kamu nampak ada satu garisan macam ni dengan garisan yang macam ni. Ni garisan yang pertama, ni garisan yang kedua. Automatik kamu akan nampak sebenarnya garisan yang pertama ni dia adalah lebih cerun daripada garisan yang kedua. Sebab apa? Sebab kalau kamu letak macam ni, kamu letak satu garisan, nampak? Ni garisan tegak kan? Garisan macam ni, kamu nampak dia punya sudut ni sebenarnya lagi besar daripada sudut yang ni. Betul tak? Macam tu. Baik, kita dah tahu maksud kecerunan. Jadi kita nak tahu macam mana kita nak cari kecerunan ni. Itu adalah kita punya hasil pembelajaran yang ketiga lah, kita nak selesaikan masalah. Jadi, untuk selesaikan masalah kecerunan ni ada 3 cara. Yang pertama adalah apabila diberi jarak. Apabila diberi jarak, kita akan gunakan rumus yang ini. Macam mana dengan jarak tu? Maksudnya, kamu ingat tak tadi kita cakap jarak mencancang dengan jarak mengufuk kan? Mencancang adalah apabila dia tegak macam ni. Mengufuk adalah bila dia, saya ingat macam ni. Biasa dalam soalan, dia akan terus bagi kamu lah jarak mencancang tu berapa, jarak mengufuk berapa. Jadi kamu cuma perlu masukkan saja dekat dalam rumus kamu ni. Ataupun kadang-kadang dia bagilah kamu macam dekat dalam satu jadual kan. Tapi tu jarang lah, nantilah kita tengok. Yang kedua sekali adalah apabila dia beri kamu satu koordinat. Kamu tahu kan koordinat tu apa kan? Dah pernah belajar kan? Koordinat tu kita ada X, kita ada Y. Jadi kamu tengok dekat sini. Dia bagi kamu sudut X. Sudut pula koordinat X. Yang ni pula koordinat Y. Sini pun X, sini pun Y kan? Jadi perbezaannya kat sini adalah kamu cuma perlu labelkan. Biasanya bahagian sebelah kiri sekali, tak kira lah kamu garisan yang menaik ataupun garisan yang menurun, positif ataupun negatif, biasa kita akan buat yang belah kiri sekali itu adalah nombor 1. Biasanya kita akan buat, dia akan jadi X1, Y1. Ini pula X2, Y2. Kamu tak boleh buat, kamu partnerkan dia, kamu letakkan dia X1 dengan Y2 contohnya. Ini salah. Pasangan ni mesti kena sama. X1 kena dengan Y1, X2 kena dengan Y2. Jadi bila kamu dah tahu nombor-nombor dia, barulah kamu masukkan dekat dalam rumus kamu ni. Nanti kita akan cuba buat. Manakala rumus yang ketiga ni pula adalah diberi pintasan. Diberi pintasan. Pintasan ni apa cikgu? Pintasan ni adalah apabila kalau kamu ada satu graf kan, kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Apabila kamu ada graf, tak kira lah graf positif ataupun negatif, kamu ada satu graf macam ni kan, contohlah macam ni. Jadi sebenarnya garisan graf kamu yang terkena pada paksi Y ni adalah pintasan Y. Manakala garisan graf kamu yang terkena pada paksi X adalah pintasan X. Kamu nampak?
Ni pintasan Y sebab dia kena dekat graf paksi Y. Pintasan X pula sebab dia terkena pada paksi X. Jadi kalau kamu perasan kan, sebenarnya kalau kita plot kita punya koordinat kat sini kan, koordinat, cuba kamu tengok berapa X kita. X kita adalah 0, manakala Y kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y kita adalah 8. Ini pula X kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, negatif 5. Y kita adalah 0. Kamu nampak tak? Bila pintasan Y, automatik kita punya koordinat X ni adalah 0. Manakala pintasan X pula, automatik koordinat dia adalah, koordinat bagi Y adalah 0. Sebab kan dia terkena pada Y, pada paksi X ni, ini terkena pada paksi Y. Nanti kamu tengoklah dalam contoh soalan. Baik, cuba kita tengok rumus yang pertama sekali. Ni rumus yang apabila diberi kamu jarak. Apabila diberi jarak, cikgu cakap tadi kan, biasanya dia akan bagi jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Tapi kat sini, kita boleh cari juga jarak dia. Jarak yang pencancang macam mana? Jarak mencancang tegak macam ni kan? Jadi jarak mencancang yang sinilah. Jarak mencancang dia apa kat sini? Maksudnya sini adalah Y kan? Sini Y, sini X. Maksudnya kita akan tengok nilai yang Y ni lah, 6. Manakala garisan yang mengufuk, kita akan tengok kat sini dia adalah 3. Betul tak? Kan? Sebab ini kan koordinat X kan? Ini adalah koordinat Y kan? Jadi bila kita dah tahu kamu punya jarak yang mencancang dengan jarak yang mengufuk, kita akan buat macam mana tau? Kamu tulis balik. M sama dengan jarak mencancang bagikan dengan jarak mengufuk. Kamu kena tulis tau kamu punya jalan kerja ni. Jalan kerja jarak mencancang dengan jarak yang mengufuk. Lepas tu jarak mencancang kamu berapa? Jarak mencancang kamu adalah 6. Sebab apa? Sebab dia tegak macam ni kan? Manakala jarak yang mengufuk kamu yang mana satu? 3. Jadi 6 bagi dengan 3. Boleh potong tak? Boleh kan? Jadi kamu boleh dapat 2 per 1. Macam tu. Bila kamu dapat 2 per 1, 2 per 1 ni sama dengan berapa? Sama dengan 2 lah. Sebab 2 bagi 1 dapat 2 kan? Tak percaya, cuba kamu tekan kalkulator. Baik, untuk B pula, macam mana? B, kita tengok jarak mencancang dia. Jarak mencancang macam ni kan? Ingat, jarak mencancang macam ni. Jadi, jarak mencancang kita adalah dekat bahagian Y ni. Jarak mengufuk kita pula adalah bahagian ni, X. Nampak? Jadi, jarak mencancang kita berapa ni Sini berapa koordinat dia? Nampak? Jadi, koordinat kat situ kan Y kan? Jadi, kita tengoklah Y 4. Ini jarak yang mengufuk pula adalah 8. Jadi, kamu tulislah balik kamu punya rumus. Cikgu tak naklah tulis lagi kan? Kamu tulis rumus kamu. Dan kamu letaklah jarak yang mencancang kamu berapa? Mencancang adalah 4 dibahagikan dengan 8. Jadi kalau kamu kecilkan, kamu bahagikan, tekan kalkulator, kamu akan dapat 1 per 2. Kadang-kadang ada student tanya, cikgu boleh ke kita tulis 0.5? Sebab 1 per 2 kan 0.5 kan? Baik, jawapannya cikgu sarankan kamu kekalkan dia dalam bentuk pecahan. Tak payahlah kamu tulis bentuk-bentuk yang berpuluhan tu, tak perlu. Kamu tulis dalam bentuk pecahan. Baik. Yang C pula, C ni macam mana? Jarak mencancang dia berapa? Jarak mencancang, kamu tengok jarak mencancang dia bahagian Y kan? Bahagian Y dia adalah 5. Manakala jarak yang mengufuk dia adalah negatif 6 kan tadi kat sini. Kat sini kan negatif 6 kan? Tapi kalau jarak, kamu tak perlu tulis negatif ni. Kamu tulis 6 saja. Sebab apa? Bila kita cakap pasal jarak, mana ada jarak yang negatif? Betul tak? Cuba kamu tanya, Ali, macam mana jarak kamu, berapa jauh jarak antara rumah kamu dengan Abu? Negatif 7, cikgu. Hoi, peliknya. Mana ada negatif kan? Jadi 7 meter, contohnya macam tu.
Jadi kita tak perlulah tulis negatif tu, kita tulis 6 saja. Jadi kamu tulislah rumus kamu kat sini. Rumus dia berapa, apa dia, dan juga jarak mencancang kamu berapa. Jarak mencancang kamu adalah 5, manakala jarak mengufuk kamu adalah 6. Ingat rumus kita mencancang bagi mengufuk. Kamu kena tulis tau rumus ni. Jadi 5/6. Boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Jadi inilah jawapan kita bagi yang C. Senang je kan? Baik, bagi yang D pula, kamu boleh buat laju ni kalau kamu dah tahu. D, kamu tengok jarak mencancang. Jarak mencancang kita tegak ni kan? Nampak tegak ni kan? Jadi berapa jarak daripada sini ke sini? Kita tengok y-axis ni kan? Jadi sebenarnya jarak dia adalah kat sini dia negatif 4 kan? Tapi macam cikgu cakap tadi, kalau kita cakap pasal jarak, kita tak perlu tulis negatif kita ni. Kita ambil 4 je. Nampak? 4 je. Di bawah ni 4 kan? Manakala berapa banyak dia ke kanan ni? Berapa banyak dia mengufuk? Jarak mengufuk dia adalah 7. Kita tengok ni. X dengan Y kan? Nampak ni 7. Jadi kamu macam biasa kamu tuliskan balik kamu punya rumus. Dan kamu masukkan dalam rumus kamu. Jarak mencancang berapa? Jarak mencancang kamu adalah 4. Manakala jarak mengufuk kamu adalah 7. Jadi kamu tak boleh kecilkan lagi kan? Bila tak boleh kecilkan, kamu tinggalkanlah jawapan kamu macam ni. Ataupun kamu boleh tulis baliklah. Kamu cakap kamu punya kecerunan kamu adalah 4/7. Cikgu punya ni pun dah like. Tak apa. Cuba kita teruskan lagi. Kita tengok pula rumus yang kedua. Tadi kita cerita pasal rumus pertama kan? Rumus kedua pula. Ni rumus dia. Nampak? Bila diberi koordinat kan? Nampak koordinat. Baik. Cara nak jawab dia adalah, nampak dia kata hitung kecerunan kan? Dia bagi koordinat kan? Kalau kamu nampak dalam bentuk bracket ni, sebenarnya dia koordinat lah tu. Bila kamu dapat koordinat macam ni, apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh label. Kamu tulis, kamu tahu kan ini X, ini Y kan? Ini X, ini Y. Tapi bezanya kamu label lah. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Jadi, bila kamu dah tahu X1, Y1, X2, Y2, barulah kamu boleh masukkan dekat dalam rumus kita ni. Rumus kita macam mana? Baik, untuk A, kamu tulis je balik. Kamu kena tulis tau rumus ni. Y2 tolak Y1 dibagikan dengan X2 tolak X1. Baik, kamu tengoklah Y2 kamu berapa? Y2 kamu 2 kan? Nampak ni kamu dah label siap-siap. 2 tolakkan dengan 5 dibagikan dengan X2 kamu berapa? 3 tolakkan dengan 4. Jadi kamu selesaikanlah. Kamu selesaikan, kamu akan dapat sini 3 per 2 tolak 5 negatif 3 per 3 tolak 4 1. Perlu tak ambil negatif ni? Jawapannya perlu, sebab kita tak cakap pasal jarak kan? Kita cakap pasal kecerunan kan tadi kan? Tadi kita tak tulis negatif sebab kita cerita pasal jarak. Sekarang ni sebab dia beri koordinat. Bila koordinat kan kita ada positif dengan negatif kan? Jadi kamu ambil saja apa ni koordinat dia. Macam tu. Ataupun cuba kita buat yang B pula. Yang B pula macam mana? Cuba kita labelkan. Sini adalah X1, Y1, X2, Y2. Jadi kamu masukkan saja. Kamu masukkan, kamu akan cuba dapat. Ni kamu tulislah balik. Y2 kamu berapa? Y2 kamu 7. Y1 tolak. Y1 kamu kan negatif, ada negatif kan? Jadi kamu letak dalam bracket. Setiap kali kamu jumpa yang ada negatif ni, nak selamat kamu letak dalam bracket. Dibahagikan dengan 0 tolak. Kamu jumpa negatif kan? Kamu letak dalam bracket. Kamu akan dapat jawapan. Ni, negatif dengan negatif. Kita dah belajar kan? Bila negatif jumpa negatif, dia akan jadi positif. Kamu akan tambah 7 tambah 2, 9. Dibahagikan dengan, ni positif dengan positif, dia akan jadi tambah. Jadi, 9/1 sama dengan 9. Mudah je kan?
Baik, untuk C dengan untuk D nanti kamu cuba buat. Kamu cuba buat guna cara yang sama dengan cikgu ajar ni. Sama je cara dia. Kamu cuba buat ya. Nanti cikgu bagi hint lah. Untuk C ni kamu akan dapat jawapan 5/3. Manakala untuk D kamu akan dapat jawapan 3/4. Kamu cuba kira ya. Kamu cuba kira. Ikut cara yang sama dengan cikgu ajar ni. Baik. Bagi rumus yang terakhir sekali. Kita nak terakhir dah, nak habis dah. Rumus yang terakhir sekali adalah apabila diberi kecerunan. Bila dia cakap pasal kecerunan, salah. Dia dah beri pintasan. Apa cikgu ni? Dah nak habis, excited pula. Dia beri pintasan. Nampak rumus ketiga ni kan? Kita ada pintasan. Jadi kat sini dia dah bagi siap-siap lah pintasan dia. Kamu cuma perlu masukkan je. Pintasan X berapa? Kan dia tulisan. Cuma cikgu nak kamu alert ni. Ada nombor negatif ni. Rumus dia memang ada negatif. Jomlah kita cuba buat. Negatif, kata pintasan Y. Pintasan Y dibahagikan dengan pintasan X. Ya Allah, tulisan cikgu taklah kamu faham kan? Negatif ni kamu memang kena tulis. Lepas tu pintasan Y berapa? Pintasan Y kita 1 per pintasan X kita 4. Jadi jawapan kamu negatif 1/4 lah. Macam tu. Baik. Cuba kita selesaikan yang C ni. C ni negatif kan? Cubalah kita buat C. C ada negatif. Jadi kamu kena tulis balik rumus kamu. M sama dengan negatif berapa? Tadi kan pintasan Y, pintasan X kan? Kamu tulislah, jangan buat Y dengan X je. Kamu tulis pintasan. Lepas tu kamu buat apa? Kamu salin balik negatif. Pintasan Y kita berapa? Pintasan Y kita 8. Ni yang C Manakala pintasan X kita negatif 3. Nampak? Negatif 3 kan? Kamu salin je balik. Ingat tak cikgu cakap kalau kamu dapat bracket, kamu dapat negatif, kamu letak dalam bracket kan? Negatif 3. Jadi, ingat tak? Bila negatif jumpa negatif, kamu akan dapat positif. Tak percaya, cuma kamu tekan kalkulator kan? Nanti kamu akan dapat 8/3. Macam tu. Macam mana pula dengan D ni? Ada negatif, ada negatif. Sama je, kamu masukkan saja dalam rumus kita ni. Rumus kita ada negatif ni kan? Negatif ni Y dengan X ni kan? Pintasan. Kamu akan dapat negatif. Pintasan Y kita berapa? Pintasan Y kita negatif 5. Manakala pintasan X kita pula negatif 5 juga kan? Jadi, sebenarnya, tak kira lah mana-mana lah kamu cuba buat mana-mana kan? Negatif dengan negatif kamu akan dapat positif. Betul tak? Bila kamu dah dapat positif, kamu kena kaitkan pula dengan yang ni. Positif dengan negatif kamu akan dapat negatif. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh tekan kalkulator. Negatif 5 bahagi 5, 1. Jadi negatif 1 lah. Jadi conclusion dia sebenarnya kamu kena ingat lah. Bila negatif dengan negatif, kamu akan dapat positif. Positif jumpa negatif, kamu akan dapat negatif. Negatif jumpa positif, negatif lah. Positif dengan positif, positif. Ini cikgu recall balik lah. Kamu cuba ingat balik. Jadi itu sahaja benda yang kita kena tahu, cara-cara nak pakai rumus, tiga rumus tu kan. Jadi sebenarnya apa yang kamu dah belajar hari ni? Ingat balik. Apa yang kita belajar hari ni? Kita belajar berkenaan dengan bab 10. Bab 10 iaitu apa? Kecerunan, garis lurus. Dalam kecerunan garis lurus, kita ada belajar berkenaan dengan empat kecerunan. Kita ada belajar pasal 4 kecerunan kan? Kita ada belajar berkenaan dengan kecerunan yang positif. Maksudnya, nampak ni daripada kiri ke kanan dia naik atas kan? Lagi satu kecerunan yang negatif, iaitu dia turun ke bawah. Lagi apa lagi kamu belajar berkenaan dengan kecerunan yang sifar. Maksudnya, mendata je macam ni.
sama dengan ingat tak mencancang dengan mengufuk. Ini mencancang ke mengufuk? Ini mengufuk. Dia mendatang macam ni kan. Lagi satu dia adalah tidak tertarif, iaitu garisan ni biasanya mencancang. Ingat tak mencancang? Dia infinity sebenarnya. Macam tu. Jadi, apa 3 kotak ni yang cikgu nak kamu ingat balik? Ada 3 cara untuk kita selesaikan kecerunan ni. Iaitu apabila diberi, yang pertama sekali dia akan bagi kamu jarak. Kalau dia bagi kamu jarak, macam mana kamu nak buat? Ingat tak? Kita kena letak balik. M sama dengan jarak yang mencancang dibahagikan dengan jarak yang mengufuk. Lepas tu apa lagi? Kamu akan dapat jika kamu diberi satu koordinat, bukan satu lah, ada 2 koordinat. Kita ada y2, x2 macam tu kan. Koordinat. Bila diberi koordinat, kamu akan guna rumus apa? y2 tolak y1 tolak y1 dibahagikan dengan x2 tolak x1. Inilah dia koordinat. Dan akhir sekali, jika kamu diberi pintasan. Bila diberi pintasan, M sama dengan pintasan apa? Pintasan Y dibahagikan dengan pintasan X. Kalau kamu perasan kan, ketiga-tiga rumus kita ni kan, bahagian atas mesti berkenaan dengan Y, bahagian bawah mesti berkenaan dengan X kan. Ni kalau kamu nak ingat senang lah. Nak ingat senang. Atas mesti ada kaitan dengan Y, bawah mesti ada kaitan dengan X. Nampak? Ni kotak ni apa pula? Ni cikgu cuma nak kamu ingat je. Kalau jarak, kamu tak perlu ambil negatif. Tak perlu negatif. Tak perlu negatif. Tapi kalau koordinat dengan pintasan, yang negatif ni kamu perlu ambil. Yang negatif ni kamu perlu ambil. Ni jarak tak perlu sebab jarak kan tak ada negatif biasanya. Itu saja. Senang kan apa yang kita belajar hari ni? Jadi cikgu harap kamu bolehlah buat latihan-latihan berkenaan dengan topik ni. Kalau tak faham, boleh terus tanya pada cikgu. Okay? Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All the best semua.